Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi satu viral lagi berkaitan tentang isu sapu sampah dan video berkenaan dihantar kepada saya daripada kenyataan seorang Habib daripada Indonesia. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita ambil manfaat daripada video itu. Tahu nggak sih selama ini yang bikin rezeki kita ini kurang apa? Habib Rifki Al-Aidrus. Ada yang tahu? Sampah di rumah kita tuh masih ada di dalam rumah setelah maghrib. Lepas maghrib sampah kat rumah. Bu, Pak, periksa jam 5 sore sampah kita masih ada nggak tuh di dalam rumah? Kalau ada sampah di dalam rumah, cepet keluarin. Ngaji, makanya ngaji. Sampah yang ada di dalam rumah nggak boleh terlihat. Ingat ya, karena sampah di rumah itu nggak boleh terlihat. Bikin satu, tutup, itu nggak apa-apa. Kalau walaupun itu di dalam rumah, yang penting tertutup. Kalau dia terbuka, cepat-cepat keluarin dari rumah. Jangan dibuang ke rumah tetangga ya, nggak boleh. Buang aja, taruh di depan rumah, taruh di luar. Kenapa? Karena itu yang membuat rezeki kita susah. Ini Nabi loh yang ngajarin. Susah, Kalau satu lagi, ini yang perawan biasanya nih. Neng. Oi, kalau nyapu jangan disisain. Habis maghrib nyapu, nggak boleh. Mau siang-siang, mau pagi-pagi nyapu, selesaikan. Ini kagak, nyapu-nyapu, taruh di pojokan rumah. Itu mau ngapain berubah jadi duit? Buang. Jangan dikumpulin. Kenapa? Itu yang bikin rezeki kita kurang lancar. Paham ya? Ini mulai dari sekarang nih. Besok udah harus dirubah kehidupan kita. Paham? Insya Allah. Kan kita mau hidup berkah sama-sama, betul? Mau hidup berkah, mau hidup kaya. Mau berkah, mau kaya. Nggak mau kaya. Lu pelin-pelan lu ah. Mintanya apa? Kaya namun berkah. Tahu nggak sih arti berkah? Arti berkah itu duit di kantong belum habis udah datang lagi. Itu namanya berkah. Jadi minta sama Allah hidup berkah aja udah. Umur berkah, rezeki berkah, suami, istri, anak, semua berkah. Kalau semuanya berkah, ya Allah tenang hidup. Nggak ada tiap hari pusing. Yang terakhir dari saya. Terakhir nggak nih? Terakhir ya. Hadirinul hadirat rahimakumullah. Selepas dari semua yang tadi saya bicarakan tentang ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Ilmu dari Nabi. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Akhir-akhir ini udah banyak yang lupa syukur kepada Allah. Lupa luar biasa. Banyak yang kufur kepada Allah. Alhamdulillah kita telah mendengar video berkenaan sama-sama tadi dan insya-Allah kita berikan sedikit ulasan. Pertama, saya sebutkan wallahu taala alam, setahu saya apa yang disebutkan oleh ustaz ni tiada sandaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kata, jangan biarkan sampah di dalam rumah selepas pada waktu maghrib. Jangan menyapu selepas waktu maghrib, ia akan menghalang rezeki juga. Kata-kata ini telah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ia berunsur kepada penipuan, pendustaan, pembohongan atas nama baginda Nabi SAW. Tetapi yang lebih tepat ialah ia petua orang-orang tua dengan pengalaman mereka yang tidak bercanggah dengan ajaran Nabi. Boleh menjaga keharmonian rumah tangga, boleh menjaga kerukunan jiran tetangga dan sebagainya. Itu sisi-sisi yang boleh diambil. Dengan menjaga keharmonian rumah tangga, menjaga kerukunan kejiranan, ia bakal meluaskan rezeki. Yang ni kita boleh faham dengan betul. Nabi Muhammad SAW sebut, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. So siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bersilaturahim. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Pun begitu, ia bukanlah straightforward larangan kepada menyapu rumah
rumah pada waktu malam, tetapi ia adalah panduan kita di dalam menilai perbuatan-perbuatan kita. Apatah lagi tidak wujud larangan menyapu rumah di tengah malam daripada sabdaan Nabi SAW, daripada perbuatan Nabi ataupun daripada iqrar Nabi Muhammad SAW. Kalau rumah kotor, sapulah. Ada sampah, buanglah. Menariknya, orang Melayu kita ni ada kepercayaan seperti mana yang disebut kalau ustaz ni, iaitu rezeki tak masuk, rezeki tak dapat datang, rezeki terhalang disebabkan sampah, disebabkan sapu ni. Tetapi ada advance level lagi, advance version lagi. Apabila mereka percaya bahawa sesiapa yang menyapu sampah pada waktu malam akan membawa nasib malang pada masa hadapan. Untuk pengetahuan anda, masyarakat Jawa percaya bahawa kotoran dan debu yang berada dalam rumah pada waktu malam ialah satu rezeki. Ini adalah kepercayaan orang Jawa dulu-dulu. Saya tak pasti orang Jawa zaman sekarang masih lagi berfikiran seperti itu ataupun sudah tidak ada. Oleh itu mereka tidak boleh membersihkan apa-apa kotoran dalam rumah sehingga pagi seterusnya, kerana ia merupakan satu lambang rezeki yang telah ditetapkan untuk masyarakat dan apa yang bakal mereka peroleh sepanjang hari. Dalam pada itu, kotoran dan debu di dalam rumah ini turut dikaitkan dengan makhluk halus. Mereka percaya bahawa makhluk halus akan berkeliaran pada waktu malam. Apabila mereka menyapu lantai pada waktu malam, ia dianggap sebagai mengganggu dan sekaligus akan menimbulkan kemarahan dalam diri makhluk halus berkenaan. Kesannya, ramai individu yang akan dirasuki oleh makhluk halus berkenaan ataupun diganggu oleh bayangan makhluk halus. Ini kerana individu-individu tersebut dipercayai telah membuatkan makhluk berkenaan marah dan terganggu dengan perbuatan mereka. Ini adalah kepercayaan yang merapu, yang merepek, meraban, khurafat dan membodohkan akal. Dr. Muhammad Abdul Sami', salah seorang daripada anggota fatwa Darul Ifta' Mesir, dia menolak kepercayaan ini. Beliau sebut, yajuzu tanziful bait lailan wala syai'un fi dhalik wa laysa biharamin kama yu'taqidu ba'd an-nas. Boleh saja membersihkan rumah pada waktu malam. Tidak ada apa-apa masalah, bahkan tidak menjadi haram seperti mana sebahagian orang berfikir seperti itu. Manakala Dr. Muhammad Said Sultan dalam channel YouTube beliau menyatakan bahawa kepercayaan seperti ini adalah satu kepercayaan kepada sial mial atau tayyur yang dilarang oleh agama serta sangka buruk kepada Allah. Kata beliau lagi, seseorang boleh menyapu di rumahnya pada waktu malam atau waktu siang. Para malaikat tak akan jadi tak ketahuan hala apabila anda menyapu pada waktu malam. Ia juga tidak akan membawa kepada malang kerana ini termasuk di dalam isu kebersihan. Wallahu ta'ala alam. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua, apabila ustaz ini menyatakan bahawa sampah tak boleh biar dekat rumah selepas maghrib dan demikian juga tak manis kita menyapu pada waktu malam, ada kebenarannya. Apalagi pada waktu itu ialah waktu rehat jiran tetangga kita. Tak sepatutnya kita menyusahkan mereka dengan bunyi-bunyi bising, bunyi-bunyi yang tak berapa elok dan seumpama dengannya. Malam-malam baru nak vacuum, malam-malam baru nak hias rumah dengan tuku dan paku. Pumpang-pumpang, kuat sungguh sehingga mengganggu pendengaran jiran tetangga. Lebih teruk lagi, ganggu masa tidur jiran-jiran anda. Pukul 10 malam baru nak pergi bertukang, pukul 10 malam baru nak pergi bervacuum. Ini semua perkara-perkara yang sepatutnya dinilai semula untuk kita menjaga adab bersama dengan jiran tetangga kita. Kalau kita kata sekadar itu sahaja, maka nasihat ini adalah nasihat yang baik. Hang nak buat silakan, hang tak mau buat pun sudah. Tapi masalahnya jangan pergi sangkut dekat Nabi Muhammad SAW. Kerana apabila awak sangkut dekat Nabi, maka anda mempunyai tanggungjawab menyatakan rujukan dan kami ada hak untuk bertanya sumbernya. Hari kita berada dalam satu dunia yang orang asyik guna nama Nabi SAW. Tak tahu punca, tak tahu pucuk, tak tahu pangkal. Mereka menyandarkan kepada Nabi SAW. Apa saja yang mereka sangka baik, apa saja yang mereka sangka betul, apa saja yang mereka sangka saleh, lalu mereka sandar kepada Nabi SAW. Lalu mereka kata inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti mana yang disebutkan oleh ustaz tadi di dalam video. Akhirnya ia tidak lagi menjadi isu adab rumah tangga, tetapi ia menjadi isu adab berinteraksi dengan Nabi SAW setelah kewafatan baginda. Kita duduk sebut berkaitan tentang adab dengan manusia, adab dengan Habib, adab dengan orang itu, adab dengan syekh itu, adab dengan tok guru itu. Tetapi bagaimana adab kita dengan Nabi SAW? Adakah kita menyampingkan adab kita dengan Nabi SAW apabila kita mahu untuk mengangkat adab-adab dengan tok guru, tok syekh, tok Habib? Apabila anda menukilkan tentang baginda, anda perlu beradab dengan Nabi. Anda perlu pastikan sumber dan rujukan. Jangan ikut dan saja sebut. Semak dulu ketulinan kenyataan itu. Dengan melakukan hal itu barulah jelas tanda kita beradab, tanda kita kasih, tanda kita sayang kepada Nabi SAW. Nabi SAW
Muhammad SAW sebut inna kadhiban alayya laisa kakadhibin ala ahadin. Faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bohong atas nama aku tak sama dengan bohong atas nama orang lain. Siapa yang bohong atas nama aku secara sengaja, siaplah tempat duduknya daripada api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Sahabat-sahabat, elakkan berdusta atas nama Nabi dengan sesungguh-sungguhnya. Kita bimbang berbohong, berdusta atas nama Nabi dengan sengaja ataupun tak sengaja. Anda beli buku ni, terjemahan terbaru terbitan Santai Ilmu Publication berjudul Membongkar Kisah Sirah Nabi yang Masyhur Tapi Tak Sahih. Buku ini tulisan Syekh Muhammad Abdullah Ushan. Saya letakkan link pada description dan pin komen. Semoga ia menjadi asbab menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan fakta-fakta yang berkaitan tentang baginda. Jangan kita duk merapu-rapu, ambil cerita orang ini, ambil cerita tentang orang tu. Orang kata ini Nabi melakukannya. Orang kata Nabi mengakuinya. Orang kata Nabi mengajarkannya. Tetapi apabila dia tidak membawakan data dan juga fakta, berhati-hatilah anda. Kerana telah terbukti banyak data dan juga yang diberitahu kepada kita di meja-meja penceramah. Banyak pemalsuan, banyak cerita-cerita bohong, banyak cerita-cerita yang tidak boleh dipakai, bahkan sebahagiannya membodohkan akal. Ini sirah Nabi SAW. Ini kajian berkaitan tentang sirah Nabi SAW. Saya cadangkan anda untuk beli buku ni, dapatkan buku ni, khatam buku ni dan ambil manfaat bersama-sama. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.